gelaran muafiq ni, dia sempat Fatihah dengan imam, sama ada dengan anggapannya ataupun keyakinannya. Dan ketika ini makmum wajib habiskan Fatihah sekalipun imam rukuk. Apa jadi pun dia kena habiskan Fatihah, makmum yang mendapat gelaran muafiq. Contoh, Ustaz tak faham. Contoh gini, tuan-tuan tahu, tapi dengan syarat benda ni nak kena maklum lah. Tuan-tuan biasalah dengan imam tu. Imam tadi ni memang baca surah Ali Imran. Dia tak baca memang sampai habis. Tuan-tuan tahu dia memang kaki sembahyang lama. Jadi tuan-tuan tahu, imam tuan-tuan dah 10 tahun, tahu rentak dia macam mana. Bila tuan-tuan dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia akan baca sampai habis ni. Tempoh dia akan baca rakaat ini saja 45 minit confirm. Tuan-tuan dah sedia maklum lah contoh. Tiba-tiba dia nak terberak hari tu. Nah, tuan-tuan dah masuk. Ni sempat ni, memang selalu sempat nak baca. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tengah baca surah ni. Tuan-tuan tengah baca Fatihah masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu rasa senak buruk kemudian Allahu akbar, tiba turun rukuk. Tuan-tuan baru Ar-Rahmanir-Rahim. Apa tuan-tuan perlu buat? Menghabiskan Fatihah. Tuan-tuan rukuk dengan imam, Fatihah tak habis, batal. Sebab apa? Tuan-tuan mendapat title muafiq. Siapa bagi title muafiq? Tuan-tuan, keadaan biasa tuan-tuan lah yang memberikan tuan-tuan title muafiq, bukan orang bagi. Aku tahu imam aku trend dia baca macam ni. Hari ni keadaan kes luar biasa. Padahal aku tahu biasa dia akan baca memang 45 minit. Aku tahu imam aku. Kau tahu kan imam kita? Kalau imam lain tu tak berupaya lah. Imam lain kita nak kena tengok dulu kita sempat habis atau tidak, baru dapat title. Jadi kalau kes begitu, tolong habiskan Fatihah by hook or by crook dengan bacaan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk tadi nak terkincit. Rukuk, saya terus baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu bacaan sederhana, sah bacaan saya. Tak perlu nak cepat-cepat sangat, tak perlu. Biasa je. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Sederhana. Jangan terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum baca, tu makna dia meroyan nak jadi imam. Tu terlalu lambat. Ataupun dia mengeja, Alif Lam mati atas Al, Hamim mati atas Ham, Al-Ham mampu. Faham? Baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk ni Allahu akbar. Kita Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sami Allahu liman hamidah. Nak terberak. Kita terus baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Imam rukuk sujud, Allahu akbar, peduli ke imam. Sebab kita ada hak ke atas Fatihah kita. Kenapa ada hak? Anggapan muafiq tadi. Aku yakin aku buat memang dia akan baca lama gini. Ataupun imam tiba-tiba uzum ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Dia berdali buat gitu. Dia tak baca Allahu samad. Sembahyang sah. Salah satu ayat yang sempurna sah sembahyang buat surah. Tak kira terlalu pendek tu cerita lain, akhlak. Ni bab fiqh sah. Dia tak baca surah pun hukumnya sah. Kita lah kena belasah kat belakang. Jatuh imam tiba rukuk ni. Tak ada nak ni. Biar imam biar dia. Adalah dia sakit perut dah, seguguk lagi. Senak perut lah, sebu perut lah. Nak lawyer ke nak muntah kan, tu lah dia ada dalam urusan dia tu, kepayahan dia tu yang luar biasa benar. Biasa tak gitu. Biasa tak gitu dah. Hari ni ada tersalah makan julak ke benda ke sakit perut, kita mana tahu.
Biarlah imam tu begitu, jangan dimaki hama dia. Dia bukan biasanya begitu. Biasa dibaca elok, sesuai panjangnya tu, average pertengahan biasa kita tahu imam kita. Hari tu ada musyaqqah ada kepayahan lah tu. Tak usah pakai hama dia. Kita selesaikan Fatihah kita sebab kita mendapat title muafiq. Ya gitu senang. Boleh faham? Bunyi kena berhenti ya. Okey. Dalam keadaan yang disebutkan tadi, atau termasuk juga kalau makmum lupa baca Fatihah, muafiq juga. Saya beri poin-poin je. Tuan-tuan ingat hafal, catat ke, ikut suka. Tuan-tuan masuk sembahyang dengan imam, sedap no imam tu baca. Haji Sulaiman baca sedap no. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semalam mimpi naik unta, subuh tadi baca sedap. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sedap. Dengan bulu-bulu lutut tu memang. Daknya. Daripada daknya lupa baca Fatihah. Angkat takbir saja. Allahu Akbar. Duk dengar baca ni. Maliki Yaumiddin. Sedap. Lepas tu sambung baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sedap tapi inna tak baca. Waktu surah apa? Dengar inna a'taina punya sedap, tak baca Fatihah. Dia layan setim. Tak ni. Makmum gini, imam rukuk, Allahu Akbar, fasalli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Allahu Akbar. Makmum, aku tak baca Fatihah lagi. Apa makmum perlu buat? Wajib baca Fatihah. Dia namanya muafiq, sebab dia memang dan baca Fatihah tadi, tapi sebab stimna dengan Haji Sulaiman baca, bukan tak dan itu pun perbuatan yang luar biasa. Sebab kalau memang makmum yang ghalib atau biasa mendapat imam yang sedap, dia tak akan terpengaruh lagi. Tuan-tuan biasa sembahyang di Masjid Shah Alam, duduk pun di Shah Alam dengan imam hak sedap baca, apa, Syekh Karim, hak baca macam Mekah tu. Syekh Karim nama dia, dia imam 2 Masjid Negeri Shah Alam. Hak pakai mata, pakai selalu macam jubah orang Mekah tu. Dia orang Fatani, baca macam imam Mekah sedap. Orang yang biasa ikut dia dah tak terpengaruh, dah biasa, dah dengar biasa. Tapi kalau orang macam saya dengar, sedap gila imam ni baca, tu boleh terlupa baca. Saya pernah mengalami ikut imam yang sedap gila imam ni. Ni orang ke Jibril? Sedap no, saya dengar, aku gila bemok jemaah sini sedap. Duk halim no, sedap dengar dia baca tu, mengikut makna dia baca tu. Fatihah aku lupa baca. Pernah berlaku pada saya. Dia pun Allahu Akbar rukuk. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kalau boleh dah. Tak saya ikut dia. Awak Fatihah tak baca lagi. Fatihah tu rukun. Nampak? Dah tu muafiq ke Ustaz? Muafiq. Sebab apa muafiq dia tak baca Fatihah tu? Dia sempat tadi, tapi keadaan luar biasa. Tapi kalau tuan-tuan dah ikut imam yang sedap tadi bertahun-tahun, sudah rasalah lali. Betul tak? Tuan-tuan akan kata, imam kami biasalah, dia baca sedap, gitu je lah. Tapi kalau orang lain, ni imam tuan-tuan ni sedap je. Tapi tuan-tuan dah ikut dia 5 tahun, tiun dah biasalah. Dia begitu je. Lebih kurang ghalib kebiasaan. Atau
Ataupun macam kes tadi, imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan pun amin. Imam diam sekejap. Dah. Imam diam sekejap. Tuan-tuan beranggapan imam diam untuk baca surah. Dah? Ya, tuan-tuan pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah pula. Sebab tu imam bagi masa untuk tuan-tuan baca Fatihah. Tiba imam tak baca surah langsung. Allahu akbar, rukuk. Tuan-tuan tak boleh rukuk dengan imam, wajib selesaikan Fatihah. Apa-apa pun keyword dia macam ni. Anggapan tuan-tuan sempat membaca Fatihah dan boleh membaca Fatihah, ketika itu tuan-tuan wajib membaca Fatihah. Itulah muafiq. Tu je kata kunci dia. Tuan-tuan boleh baca Fatihah sampai bila ustaz panjang? Cuba ustaz beritahu tempoh panjang. Sampai imam buat apa? Sampai imam balik rumah? Sampai naik rakaat akan datang? 3 rukun yang panjang. Sebut je lah ustaz rukun tu. Duduk antara 2 sujud. Sampai had itu tuan-tuan boleh baca Fatihah. Faham? Tuan-tuan tak usah hafal lah rukun panjang, rukun pendek. Bohong kan? Tuan-tuan pegang ni je. Tuan-tuan ikut imam. Tuan-tuan bergelar muafiq. Saya ikut ni imam. Saya bergelar muafiq. Bila saya bergelar muafiq, saya wajib menghabiskan Fatihah. Tu keywords dia. Ingat tu. Okey? Saya kata saya muafiq, bukan munafik. Muwafiq. Makna saya mesti habiskan Fatihah. Imam nak terlondek, nak apa tu jangan tanya dah. So ada sebab imam jadi macam tu. Saya punya had tempoh baca Fatihah sampai bila? Sampai imam rukuk, Allahu akbar. Saya masih Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Saya masih Fatihah. Allahu akbar. Saya masih Fatihah. Allahu akbar. Duduk antara 2 sujud. Ini batasan akhir. Kalau ketika imam sujud kali kedua, dahi sampai ke lantai, saya masih duduk siratal ladzi, siratal labi, siratal labi, siratal labi, tak berjumpa an'amta alaihim tu, saya pun masalah juga rupanya. Dahi imam sampai ke lantai, saya hilang rakaat tersebut. Tidak batal sembahyang. Apa makna hilang rakaat tersebut? Kalau contoh yang tadi itu berlaku rakaat pertama, semayangnya sembahyang isyak, ada 4 rakaat, bermakna nanti seolah-olah kena sambung satu lagi rakaat yang kelima. Sebab yang pertama tadi luput. Faham? Semayang tetap sah, cuma hilang rakaat. Dia jadi lawak. Yelah, sebab kita dah duduk berdiri, kita congok-congok berdiri, imam dah masuk 2 kali sujud, kamu tak sujud, tak rukuk-rukuk lagi. Apa hal kamu? Nak suruh tu imam break, memang takkan dia boleh break. Kita lah kena laju sikit. Tapi kita laju tu pun duk siratal labi, siratal labi. Labi mana ni? Labi tak jumpa pula dengan ghairi tu, tak jumpa. Tu masalah kita lah pula. Masbuk pula, ringkas-ringkas. Tuan-tuan nanti ujung tak faham tanya. Muafiq selesai. Ada soalan itu tadi. Masbuk pula. Masbuk lawannya saja mudah iaitu makmum yang tidak dapat membaca Fatihah
dalam masa imam berdiri sesuai dengan anggapannya atau pengetahuannya, maka tidak wajib atasnya menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Bacaannya hanya sekadar yang dapat dan dikehendaki rukuk bersama-sama dengan fenomena lebih kurang macam tadi. Cuma masa saya keluar pada kereta tadi, ni masa saya keluar tadi, hak muafiq imam tengah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempatlah saya bagi muafiq lah tu. Ni saya keluar daripada kereta, tengah duk baca, baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ataupun yang lebih pendek lagi. Apa contoh? Wal 'asr, ataupun qul hu. Tak, ini kritikal, sangat kritikal. Memang tak dan nak baca Fatihah habis, confirm. Sebab Allahu Samad. Mari walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu qalqalahnya mulai ujung. Imam pun Allahu Akbar rukuk, kita pun Allahu Akbar terus rukuk dengan imam. Ketika itu nama kita automatik masbuq. Maka tak payah lagi habiskan Fatihah. Ustaz, macam mana kalau saya ada sedikit masa untuk baca Fatihah tapi memang tak habis? Masbuq juga. Ingat tuan-tuan, bacaan Fatihah kita keywordnya sederhana, jangan dilajukan. Itu tak mau. Baca mesti standard macam biasa. Sebab semayang tak ada rushing. Dia gini, masbuk ke, muafiq ke, ialah salat tu. Kalau kita nakkan muafiq, usahalah supaya kita muafiq. Siang awal, dengar azan terus datang. Kalau dengar azan, tengok TV lagi, memang kamu akan jadi mabuk nanti. Tu persepsi kita. Tapi ada masa Allah uji kita dengan memang lambat, sakit perut sekali-sekala, tu tak upayalah. Tuan-tuan sah dia kejar-kejar. Semayang jangan rushing. Tuan-tuan memang kalau nak kira sempat, mungkin masa tuan-tuan di kereta, imam tengah baca kulhu, kalau tuan-tuan memang lari sungguh-sungguh, bukan lari lagi, melompat kijang daripada kereta tu, pum, tu mari sini, dan tuan-tuan baca Fatihah dengan cepat, memang boleh habis Fatihah. Tapi tuan-tuan akan pakai inhaler lepas tu. Semayang benda yang tengah-tengah gitu. Sabarlah. Pasal kerja-kerja. Dah kalau takdir rakaat tu dapat pada kita, dapat sudah. Tak dapat ganti nanti. Ngalah kekejar plus liner dekat hentian duta. Dah kita lambat, style lambat. Tapi bukan makna lambat tu dah belendang kaku main IT. Bukan gitu. Steady, perbuatan kita steady. Jangan masuk soft dalam keadaan mengejar imam. Cuma kalau adab imam, dah nampak rasa makmum datang, dengar makmum dia masuk tu sampai berlaga dengan pintu, gedegak. Nak kejar juga rukuk dengan rakaat tu dengan imam. Imam pun kena ada simpati lah. Makna rukuk tu lama sikit beri dia cara rukuk dapat dah. Dah dia nak beri lah.